Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Terima kasih kerana sudi bersiaran di laman Sumber Inspirasi YouTube channel. Jadi pada video kali ini insya-Allah kita akan membicarakan, kita akan kongsikan berkenaan tentang tafakur. Saya Syazani Rosli ingin tuan-tuan dan sekalian ingin berkongsi dan mengingatkan untuk diri saya sendiri terutamanya, bukan untuk tuan-tuan dan puan yang memang orang kata apa dah yang berilmu juga, okey, yang baik hati semua. Jadi tujuan kami buat perkongsian ini adalah untuk diri kami, untuk diri saya sendiri juga. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan sekalian, hari ini kita akan bercakap berkenaan tentang sedikit berkenaan tentang tafakur yang telah orang kata apa telah kita biasa dengar perkataan tafakur itu, dan tuan-tuan sekalian, okey, ada orang mengaitkan tafakur dengan meditasi dan sebagainya. Tadi kita tak nak cakap pasal meditasi, hari ini kita nak bercakap berkenaan tentang tafakur. Jadi kalau kita rujuk tuan-tuan sekalian, tafakur ini dalam dalam ensiklopedia Islam, tafakur ni dia berasal daripada kata kerja tafakkara, yang artinya, yang maksudnya itu mempertimbangkan ataupun memikirkan. Jadi itulah maksud menurut ensiklopedia Islam, iaitu berasal daripada kata kerja tafakkara, iaitu yang maksudnya mempertimbangkan ataupun memikirkan. Manakala daripada sudut istilah pula, kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, dalam ilmu Paratidina, iaitu dalam cinta, syukur dan tafakur, iaitu dalam tu dia memberitahu bahawa tafakur itu adalah sebagai suatu perenungan dengan melihat, menganalisa dan meyakini secara pasti untuk mendapatkan keyakinan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tahu tafakur ini mesti ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan yakin. Jadi kalau kita kata tafakur itu semata-mata diamkan diri, pejam mata, relax sebagainya, tak. Mestilah berhubungan dengan keyakinan terhadap segala sesuatu berhubungan dengan Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, tafakur ini dia bukan sekadar tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan ketauhidan kita, tetapi juga tuan-tuan sekalian digunakan untuk mengkaji semua mungkin kejadian ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh diri kita sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan malah Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang mana yang merenung ataupun yang memperoleh pengetahuan, seperti mana dalam surah Al-Imran ayat 190 hingga 191. Tuan-tuan sekalian boleh tengok bahawasanya dalam ayat tersebut maksudnya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Yakni mereka berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka peliharalah kami daripada seksa neraka. Jadi kalau kita faham, tafakur itu bertujuan untuk kita mengambil satu hikmah ataupun pelajaran. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran yang disebut tadi, bahawasanya pentingnya untuk kita ni mengambil pelajaran terhadap apa sahaja yang berada di sekeliling kita. Seperti disebut tadi dalam Al-Quran itu, penciptaan langit dan bumi itu, sangat-sangat orang kata apa, langit tanpa tiang. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan cuba buat benda tak ada tiang, boleh tak? Kurang-kurang mesti ada benda yang stand.
kan. Mesti ada benda yang stand. Rumah, ada tak rumah kat sini yang tak ada tiang, tak ada, semua rumah ada tiang. Hotel dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, ya, kalau kita nak cerita manfaat tafakur, kita masuk kepada manfaat tafakur. Okey, kalau kita boleh petik satu berkenaan tentang manfaat tafakur ini daripada Abdullah bin Nuh, Tuan Abdullah bin Nuh. Tafakur ini menurutnya adalah kunci dari segala kebaikan, sebab daripada hasil tafakur inilah, dari tafakur adalah hasil daripada tafakur ini adalah ilmu pengetahuan keadaan hati kita dan juga amal kita. Itu menurut beliau. Bila ilmu tu, kalau kita dah belajar, dia dah duduk kat akal, jadi bila dia telah masuk ke dalam hati, kemudian akan berubahlah keadaan hati kita kalau masuk. Contohnya tafakur tentang apa? Tafakur tentang akhirat akan menghasilkan pengetahuan bahawa akhiratlah yang utama. Jadi bila tafakur ini masuk ke dalam hati, jadi seseorang itu dia akan berpandukan kepada akhirat, kehidupan di akhirat, dan zuhud terhadap masalah dunia. Itu menurutnya. Jadi ketika hati kita telah berubah, maka insya-Allah amal anggota badan kita pun turut berubah. Ini peringatan, segala apa yang disebut ni bukanlah untuk tuan-tuan. Tuan-tuan alhamdulillah insya-Allah dah baik. Ini adalah untuk diri saya sendiri insya-Allah. Jadi perkongsian ini dibuat adalah untuk mengingatkan diri saya, dalam pada yang sama, jika ia dapat memberi manfaat pada orang lain, alhamdulillah, silakan. Jadi bila hati telah berubah, maka amal anggota badan pun berubah, maka hasilnya orang tersebut akan melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain daripada kita merenung tadi ke dalam, jadi ia juga dapat mententeramkan hati kita sehingga dapat menghasilkan orang kata emosi kita yang lebih stabil. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, iaitu anda boleh tengok, ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Jadi itulah tuan-tuan sebelah sedikit berkenaan tafakur. Silakan tambah di ruangan komen dan silakan share di semua laman sosial anda yang ada, media sosial yang anda, sosial media yang anda ada, website, Facebook dan sebagainya, jika anda rasa video ini bermanfaat untuk orang lain. Dan seperti saya ingatkan tadi, bahawa perkongsian ini untuk diri saya. Apa yang saya kongsikan saya dapat daripada orang lain, untuk diri saya juga. Tapi dalam masa insya-Allah jika dapat bermanfaat dan dapat memberi saham akhirat kepada saya dan juga tim Sumber Inspirasi, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi terima kasih daripada kami. Sekian saja, kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di tim Sumber Inspirasi doakan agar anda semua sentiasa bahagia, berjaya di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.